Halo, Kopi Kamilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Mio Bahari. Okay. Pada hari ini, saya nak kongsi dengan anda bagaimana saya test klorin. Test klorin air sebelum masuk dalam akuarium. So, ni adalah bahan yang kita pakai lah. Saya pakai ni jenis apa tadi? Danios chlorine tester. German formula, tak tahulah Jerman ke China ke, yang penting dia boleh test lah. So, boleh tengok di sini so inilah yang saya pakai sebelum saya masuk air dalam akuarium. Okey, mari kita mulakan zas. Zas lagi. Okey. Kenapa test ni penting? Sebab apa? Sebab akuarium air yang berklorin akan memberi kesan kepada ikan kita. Macam-macam boleh jadi. Ikan boleh mati kalau air itu mempunyai klorin yang tinggi. Macam dulu bela puyuh pun saya masih guna juga anti klorin. Yang ni air. Kalau untuk bela arus lagilah kita kena jaga air dia. Sebab yang boleh membunuh arus klorin dan stres. So kena ingat tu, klorin dan stres. So penting tak klorin tester ni? Penting untuk permulaan. Dulu saya pakai ni masa mula-mula dulu lah. Saya tak biasa lagi dengan ukuran tension gun ataupun ukuran anti klorin yang sesuai dengan saya punya air yang baru. Air yang baru nak masuk dalam akuarium. So jadi saya terpaksa pakai klorin tester sebab nak test dengan anti klorin yang banyak-banyak ni, sekian, adakah hilang dia punya klorin. So jadi saya terpaksa pakai tester ni. Tapi sekarang tak pakai lah sebab dah tahu dah anti klorin banyak ni, klorin akan clear. Jadi tak perlu test lagi lah. Jadi ini untuk peringkat permulaan dulu lah saya pakai. Jadi saya nak share kat sini macam mana saya boleh biasa dengan anti klorin. Sebab ramai yang tanya kalau nak pakai apa, nak pakai tension gun ni banyak mana contohnya. Saya terpanggil buat video ni sebab ramai yang bertanya tension gun ni nak guna banyak mana. Jadi saya nak jawab tu tak nak jawab tu macam tak tahu nak jawab macam mana. Sebab apa? So, saya dah biasa pakai, jadi saya tak ukur sangat. So saya dah biasa. Jadi jawapan selamat yang saya pakai adalah boleh baca dekat botol dia. Botol ni ada ukuran dia. Mana lah tu. Kat botol tu ada ukuran dia. Air sekian banyak mana tension gun yang boleh pakai jadi jawapan selamat itulah saya bagi. Okey, jadi kalau nak tengok saya punya tong ni, ni tong dia. Tong ni tak tahu berapa galon ni, dia tulis tapi tak ingat lah kat mana dia tulis. Tong ni lebih tinggi, lebih kurang berapa kaki 2 kaki lebih lah tinggi dia 2 kaki lebih. Jadi air ni cukup untuk tong yang sebesar ni. Tengok tangan saya ni, tong dia besar tu. Ni mangkuk tandas, tinggi mangkuk tandas itu, tong dia tinggi tu. So boleh bayangkan kan. Jadi air yang banyak ini sesuai dengan tank saiz 4 kaki kali 1.5 kaki, tank standard tu. Kalau kita tukar air sebanyak 20%, boleh 2 kali. Boleh 2 kali. Maksudnya buang air akuarium lama 20% untuk 4 kaki kali kaki setengah tu. Maksudnya untuk 2 akuarium boleh, 1 tong ni boleh cukup lah. Boleh cukup. Tukar separuh. Bila tukar 20% masuk air baru, dia tinggal separuh. So boleh buat tukar lagi. Kadang-kadang ada lebih lagi, sikit lagi lebih untuk akuarium 4 kaki tu. Kalau akuarium 5 kaki tu rasanya 1 tong ni lebih kalau 20% dia lah. Kalau akuarium 4 kali 2, 1 tong ni cukup. Tapi dia ada lebih sikit je. Lebih sikit je untuk 1 akuarium 4 kali 2. Saya ulang balik. Untuk tong ni boleh
tukar air 20% sebanyak 2 kali aquarium standard, 4 kali kaki setengah tu. Untuk 5 kaki, setong lebih tak cukup, 1 tong tak cukup. Untuk 5 kaki kali 2. Kalau aquarium 4 kali 2, tong ni cukup, ada separuh lagi, ada sikit-sikit lagi Jadi 1 tong ni saya akan pakai lebih kurang suku daripada suku atau separuh lah, suku atau separuh menutup tension gone ni. Suku atau separuh. Dia ada ukuran sini kan, ada ukuran ni lebih kurang 20 hingga 15 ml sahaja untuk 1 tong ni. Rasa tong ni rasa 20 liter. Nanti saya check balik dia punya liter berapa. Jadi ataupun kalau nak senang kira 2 aquarium 2 kaki 4 kali 1 kaki setengah tu, saya hanya pakai 20 ml, 15 hingga 20 ml untuk satu tutup dia, untuk standard ni tension gone. Okey, penutup ni ingat nampak penutup ni Okey, jadi seperti saya cakap tadi, untuk permulaan tadi saya akan gunakan permulaan pembabitan saya dalam dunia ikan ni lah. So, saya akan mulakan saya akan gunakan tester ni, chlorine tester. Sebab nak bajet air sekian banyak, berapakah anti klorin yang boleh digunakan saya pakai tester. Okey, clear So, kenapa tester ni penting? Tester ni penting kalau ikan kita masuk dalam air yang berklorin, so dia akan jadi macam tu dia akan, kalau banyak sangat, kalau ada klorin sikit, ikan akan jadi pening. Sebab tu gambar pening tu. Kalau terlalu banyak, ikan akan terbalik, mati. Itulah dia. Penting test ni untuk untuk yang kita yang baru mula ni lah. Okay. So anti-klorin ni, tester ni boleh kita gunakan. Okay. Tengok macam mana kita test. Sebenarnya ada je tulis belakang ni macam mana kita nak guna benda ni boleh baca. Saya boleh cari. Ini tak tahu bila saya beli ni. Okay, Zaz. Zaz lagi. Okay, untuk mulakan test ni, kita hanya memerlukan 20 ml air untuk test. 20 ml air, dia tulis kat botol ni. 20 ml air untuk test. Dan hanya 3 ml saja tester ni digunakan. So, kita akan guna dua bekas ni lah. Okay, first kita akan ambil air yang telah siap diproses. Air yang telah siap diproses dalam tong ni lah. Okay, sebelum tu kita bilas dulu air ni. Kita ambil 20 ml. Macam nak ukur 20 ml lah. Kita pakai ni kot. Kita pakai penutup ni. Penutup ni ada 20 ml 20 ml. So, tuang dalam ni. Lemak dah penuh. Allahu Akbar. Bukan tak sesuai kot. Cincai kira lah. Buang sikit. Saya bukan besar sikit kot. Kalau tak, pakai macam tu lah. Satu lagi kita akan ambil air pack. So, yang ni air pipe, belah kiri air pipe, belah kanan air proses. Jom kita tengok result dia. Ni tak tahu dah lama tak pakai ni. Tak tahu berkesan lagi ke tak. Tapi cara nak test ni macam tu lah. Test sini satu. Cuba banyak tu. Nampak tu beza. Air yang ada klorin dengan air yang tak ada klorin. Okey. Nampak tu. Kuning tu maksudnya teruk lah. Air pipe ni, air tangki. Yang kuning tu, yang sebelah sini adalah air pipe tangki, daripada tangki rumah saya. Yang ni adalah air yang dah diproses.
Pakai sikit je potassium corn. Lebih kurang 20 ml je. Pakai sikit dalam 20 ml. Pakai sikit dalam 20 ml. Cukup tutung ni, so dia boleh clear klorin. Nampak? Klorin tak ada kan? So inilah terjadi kalau kita pakai air pipe direct. Bayangkan air pipe direct, kalau silap teknik lah. Kalau silap teknik, air pipe direct macam ni lah jadinya. Masuk, ikan kena dulu. Kalau tak betul cara Kalau yang biasa, cara untuk pipe direct boleh water change untuk pipe direct boleh tengok dekat dalam video-video saya sebelum ni. Kita masuk anti-klorin dulu dalam aquarium, baru masuk air pipe direct secara perlahan. Kalau tak, ikan terkejut kena macam ni, wassalamu. Okay. Yang ni pula, ni kalau sebab tu saya suka air proses. So air proses tu, air yang dah masuk tu memang clear, tak ada klorin dah. Nampak? Jadi saya tanpa ragu-ragu lah masuk terus, laju-laju pun tak apa. Cepat siap, cepat masuk, cepat siap. Jadi cepat boleh buat kerja lain. Kalau pipe direct pula, kalau air pipe direct pula, dah lah kena masuk air perlahan. Bila masuk air perlahan, jadi kita jadi ralik. Kadang buat benda lain lupa. Pernah satu ketika satu rumah banjir sebab air melimpah, tak perasan. Itu okey lagi, nasib ikan hidup lagi. Kalau kena lupa air masuk lebih banyak daripada klorin yang kita, anti-klorin yang kita letak ni, jawapannya pasang. Jadi itulah. Tapi kalau orang dah biasa tak ada masalah. Macam saya tak biasa saya try buat pipe direct, banjir tu rumah. Lupa sebab apa? Lupa. So nak selamat, saya pun guna air proses. So macam mana? Okay, sekarang ni pilihan di tangan anda. Anda boleh pilih mana-mana pun boleh, asal yang mana selesa, yang mana anda biasa buat. Okay, janji ikan kita selamat. Okay, jumpa lagi. Zaz.